Assalamualaikum. Hari ini kelas cikgu kita akan belajar tentang penyelesaian masalah matematik yang berkaitan dengan tajuk perpuluhan. Okey, pada kelas-kelas yang lepas kita dah belajar tajuk tambah, tolak, darab dan bahagi perpuluhan. Jadi hari ini kita hanya menyelesaikan masalah matematik yang berkaitan tentang tajuk perpuluhan. Okey, kita mulakan kelas sekarang. Okey, soalan pertama. Soalan pertama, kita baca terus gariskan maklumat yang penting. Okey, mari kita baca bersama-sama. Sebuah mesin cetak mengambil masa 1 saat. So, 1 saat maklumat penting untuk mencetak sifar perpuluhan 4 halaman. Okey, berapa halaman yang dapat dicetak oleh mesin itu dalam masa 1 minit. Maklumat-maklumat yang cikgu garis dan cikgu bulat ini adalah maksudnya maklumat yang penting dalam soalan matematik ni. Okey, penyelesaian masalah matematik. Okey, langkah pertama kita kena selesaikan. Dia melibatkan saat. Bila melibatkan saat dan satu lagi melibatkan minit, tak bolehlah kita selesaikan. Kita kena menggunakan satu unit yang sama. Okey, kalau dia dah kata saat, kita tukarkan minit. Okey, kat sini masalah dia bagi 1 minit. Minit kita tukarkan jadikan saat supaya unit yang sama senang kita bezakan. Okey, 1 minit kita ada 60 saat. Okey, dia kata 1 saat pula dia dapat mencetak sebanyak sifar perpuluhan 4 halaman. Mencetak ni macam the print lah sebenarnya bahasa Inggeris. Okey, mencetak sifar perpuluhan 4. Okey, selama 1 minit yang sama dengan 60 saat ya 1 minit. So, awak rasa apa penyelesaian yang dapat dibuat ataupun ayat matematik yang terfikir di dalam fikiran awak sekarang ni? Apa ayat matematik yang sesuai untuk soalan ni? Okey, soalan ni kalau kita ikutkan, kita dapat teka operasi adalah operasi darab. Apabila kita dapat teka operasi darab secara tak langsung, kita dapat tulis ayat matematik. So, ayat matematik di sini nak menunjukkan ialah 60 saat akan darab dengan sifar perpuluhan 4 halaman. So, kita dapatlah berapa banyak selama 1 minit tu, berapa banyak kita dapat cetak. So, kita dapat selesaikan ayat soalan matematik ni. Okey, so kita darabkan. Okey, kita darab macam biasa. Yang mula-mula tajuk darab cikgu dah ajar. Kita boleh letak nombor perpuluhan di atas, kemudian nombor bulat tu letak kat bawah berapa yang kita nak darab. So, kita darabkan macam biasa. Sifar 4 darab 6 adalah 24. So, bawa turun sahaja. Dia akan jadi, dia dah jadi 2 unit sekarang ni kita darab. So, akan ada simbol tambah. So, kita darabkan, kita tambah, kemudian dapat. Okey, cara nak tentukan titik, waktu cikgu ajar hari tu, kelas-kelas yang lepas waktu tajuk darab, nak tentukan titik berdasarkan di sini. Okey, kita kira 1 titik. So, jawapan 1 titik. Sebanyak berapa halaman kita dapat cetak selama 1 minit? Kalau 24 perpuluhan sifar di belakang ni kita dah boleh buang. So, maksudnya 24 halaman yang dapat dicetak selama 1 minit. 1 minit yang sama juga dengan 60 saat. Jadi, sebanyak 24 halaman yang dapat dicetak. Jadi, secara tak langsung kita dapat selesaikan masalah sekarang ni. Okay, langkah pertama cikgu ulang. Kita bulatkan maklumat penting. Kemudian, kita teka operasi apa. Dapatlah tulis ayat matematik, baru kita selesaikan. Itu cara kita menyelesaikan penyelesaian masalah matematik. Sekarang kita cuba lihat soalan kedua. Okey, kita baca, sambil baca kita bulatkan perkataan yang penting. Kemudian kita akan dalam kadang-kadang setengah soalan matematik, penyelesaian masalah matematik ni dia ada beri keywords. So, kita boleh agak operasi apa yang untuk soalan tu. Okey, mari kita baca bersama-sama. Sifar perpuluhan sifar 3 juta buku cerita akan dibahagi antara 10 buah kedai buku. Berapakah juta buah buku cerita yang akan diterima oleh sebuah kedai buku itu? Okey, di sini dia dah beritahu bahagi. Bahagi automatik kita dah tahulah operasi ni mesti operasi bahagi. Kemudian kita akan masukkan nombor untuk kita bahagi.
Okey, di sini kita boleh teka ayat matematiknya. Dia kata sebanyak sifar perpuluhan sifar 3 juta dibahagikan kepada 10 buah kedai. Okey, dia nak satu kedai ada berapa banyak buku. Itu maksud dalam cerita ni. Okey, di sini ayat matematik yang kita dapat tulis adalah seperti ini. Kalau dia sebut perkataan juta, so dalam ayat matematik juga perlu kita tulis perkataan juta. Okey, sewaktu cikgu mengajar tajuk perpuluhan bahagi, cara yang mudah adalah dengan cara gerakkan titik bila bahagi. Atau darab dengan 10, 100 ataupun 1000. Tapi dalam soalan ni, dia nak bahagi. So, kita hanya gerakkan titik untuk menjimatkan masa. Dia tak salah kalau awak buat bentuk lazim. Tapi untuk jimatkan masa, kita hanya gerakkan titik sahaja. Okey, kalau bahagi, kalau kita buat tangan macam good tu, bahagi akan berada di sebelah kiri. Jadi pergerakan titik adalah di sebelah kiri. Berapa kali? Bergantung pada jumlah sifar. Di 10 ada satu sifar. Jadi pergerakan titik akan bergerak daripada asalnya dia berada di sini. Okey, yang berwarna biru cikgu dah tukar titiknya. Dia akan bergerak sebelah kiri sebanyak satu kali. Jadi kita lompatkan dia. Okey, lompatkan dia satu kali. So, pergerakan titik akan dari sebelah sini kanan, dia akan pergi ke sebelah kiri. Titiknya akan bergerak ke arah sini. So, jawapan dia nanti kita akan tulis dapat. Sini kita akan tambahkan sifar lah. So, dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 3 juta. Okey, 3 juta akan diterima oleh setiap kedai buku itu. Okey, senang je kan? Kita akan cuba soalan seterusnya bersama. Okey, sekarang kita cuba tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni soalan dia macam kebat sikit. Okey, kita cuba ya. Sambil kita baca, kita gariskan perkataan yang penting. Okey, Puan Munah membeli barangan runcit dari sebuah kedai dengan harga RM39.45. Dia membayar dengan sekeping wang kertas RM50. Pekedai itu memberi balik, maksudnya baki dia lah, RM1.45 kepada Puan Munah. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh pekerja itu? Okey, dia nak tahu apakah kesalahan yang dilakukan oleh pekerja itu. Okey, so dari sini kita kira, kita cuba selesaikan masalah apa, operasi apa yang terlibat. Okey, perkataan yang penting kita dah garis. Nombor yang penting pun kita dah garis. Okey, dia kata dia beli barang runcit sebanyak 59. Kalau nak keluarkan, awak boleh keluarkan. Dia beli barang runcit sebanyak RM39.45. Kemudian dia ada duit yang Puan Munah ada adalah sebanyak RM50. Okey, baki. Maksudnya baki yang dapat diterima oleh Puan Munah adalah sebanyak RM1.45. Jadi dia kata apakah kesalahan yang pekerja itu lakukan. Okey, so kita cuba. Dia ada duit. Okey, Puan Munah ada duit sebanyak RM50. Kita cuba letak sen sebab dia dah wujud sen kat situ. Okey, Puan Munah beli barang dengan harga RM39. Kita letak RM39.45. Okey, bila kita nak tahu baki, memberi balik, maksudnya baki dia tu beri balik RM1.45. Betul ke RM1.45? Jadi kita akan tolak, nak tengok baki. Betul tak dapat RM1.45? Okey, so kita tolak dengan duit yang ada pada Puan Munah. Dia bayar tu. Okey, kita tolak 4, 9, sini 9 dan sini 10. Okey, 5, 5, sifar 1. Okey. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh pekerja tersebut? Maksudnya baki yang Puan Munah tu patutnya dapat adalah RM10.55. Tapi pekerja tu bagi hanya RM1.45. Jadi kesalahan yang kita dapat buat kesimpulan bahawa pekerja tu dia tersalah kira. Okey, kita kira berapa banyak beza di antara baki yang sepatutnya diterima oleh Puan Munah dengan baki yang diberi oleh pekerja tersebut. Okey, kita tengok perbezaan baki. Okey, perbezaan baki yang kita dapat
lihat adalah sebanyak RM9.10. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh pekerja tersebut adalah jumlah baki yang diberi sepatutnya. Okey, kalau soalan UPSR dia suka macam ni. So bila awak jawab sepatutnya baki Puan Muna adalah sebanyak. Awak boleh buat ayat panjang, awak boleh buat ayat ringkas. Janji masukkan semula adalah baki yang sepatutnya Puan Muna dapat. Adalah sebanyak RM10.55 dan bukannya RM1.45. Okey, soalan yang macam ni ada tahun lepas ada keluar. Tahun ni memang tak ada UPSR. Okey, tahun sebelumnya pun ada soalan yang berbentuk macam ni. Dia nak bentuk jawapan awak dalam bentuk ayat. So, boleh tulis dalam ayat panjang ataupun ayat yang seringkasnya. Dia nak menunjukkan bahawa baki yang sepatutnya Puan Munah dapat adalah sebanyak ni. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh pekerja adalah sebanyak ni. Tapi jalan kerja awak boleh tunjuk step yang pertama, langkah yang pertama awak boleh tunjuk langkah yang ni. Nak menunjuk sepatutnya baki yang terima oleh Puan Munah. So dari sini dah boleh dapat dah markah. Dan perbezaan di antara baki kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang dia bagi Puan Munah adalah RM1.45 ni. Awak tolakkan semula dengan baki yang sepatutnya kat sini pun dah dapat markah. So ini adalah jalan kerja yang kedua. Okey, dua jalan kerja ni dah membuktikan awak boleh dapat markah penuh. Dan disokong pula kalau ada ayat sebegini, lagi awak memang selayaknya dapat markah penuh lah kalau biasa dalam UPSR. Kalau tak ada ayat, just tunjuk jalan kerja A, B pun sudah memadai. Okey? Dah 2 tahun berturut-turut soalan macam ni ada keluar. Kita tunggu bila darjah 6, kita akan cuba set soalan UPSR sebenar. Okey, awak akan nampak macam mana cara menjawab soalan ala-ala macam ni lah, soalan kehebat ni. Okey. Biasanya soalan ni adalah 3 markah. Kalau tak faham, awak cuba ulang semula slide ni. Okey, sekarang kita akan cuba soalan yang berbentuk lain pula. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah Ellen ingin membeli sebuah pemain DVD yang berharga. Okey, pemain DVD ni macam Blu-ray tu, CD. Yang berharga RM149.95. Sebuah rak yang meletak DVD berharga RM109.95 dan sebuah pembesar suara speaker yang berharga RM201.95. Jika Ellen mempunyai wang sebanyak RM460, adakah dia mampu membeli ketiga-tiga barang tersebut? Ini pun salah satu contoh soalan UPSR biasanya keluar dalam kertas 2 lah. Dia nak tahu jalan kerja dan ayat jawapan awak tu boleh disokong dengan menggunakan ayat seperti contoh yang sebelumnya tadi. Okey, mari kita buat bersama-sama. Okey, dia ada 3 benda dia nak beli. Yang cikgu bulat, cikgu garis, 3 benda. Okey, kita senaraikan duit yang dia ada adalah sebanyak RM450. Okey, duit yang Ellen ada adalah sebanyak RM460. Okey, 3 benda yang dia nak beli. Jadi, bila kita nak tahu 3 benda dia beli, kita kena tambah lah. Ni memang operasi tambah. So, kita tambahkan ketiga-tiga barang yang dia nak beli tu. Okey, 95 sen. Ini adalah pemain DVD. Kemudian, rak DVD pula kita masukkan RM109.95. Kemudian, pembesar suara RM201.95. Okey, kita tambahkan dulu semuanya. Okey, 15. Okey, 18. 28. Okey. Ini 18. 21. 6. 4. Okey, ini adalah jumlah harga kalau Ellen ni nak beli ketiga-tiga barang. Okey, tapi duit Ellen hanya ada
400, duit Ellen hanya ada 460. Jumlah ketiga-tiga barang yang dia nak beli sekarang ni adalah RM461.85. Adakah dia mampu? So, maksudnya bila dalam UPSR ada soalan adakah dia mampu, jadi untuk menyokong kepada jawapan yang awak buat ni, so awak boleh buat dalam bentuk ayat. Ellen tidak mampu membeli ketiga-tiga barang tersebut kerana wangnya tidak mencukupi. Kerana wangnya tidak mencukupi. Okey, ini adalah untuk menyokong jawapan awak lah. Ataupun Ellen tidak mampu membeli ketiga-tiga barang tersebut kerana wangnya sikit. Boleh juga. Sebab memang wangnya sedikit daripada jumlah ketiga-tiga barang kalau dia beli. Okey, ini adalah contoh soalan kertas 2 dalam UPSR dan pernah keluar dalam bentuk macam ni. Okey, cuma bentuk ni cikgu tak pecahkan lagi lah kepada 1 Roman 2 Roman. Cuma kita cuba bentuk seakan-akan soalan UPSR. So, kalau tak faham, awak ulang semula benda yang sama. Sebenarnya tajuk perpuluhan ni dia boleh muncul dalam tajuk wang, dalam tajuk masa dan waktu, dalam tajuk 3 adik-beradik itu, iaitu tajuk jisim, isi padu cecair dan sebagainya. Berbagai tajuk boleh muncul tajuk perpuluhan. Jadi oleh sebab itu awak kena mahirkan tajuk perpuluhan ini. Okey? Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kalau siapa yang tak faham lagi boleh ulang semula video cikgu ni dan jangan lupa buat latihan yang cikgu berikan. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.